Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita mulakan kelas hari ini dengan tajuk baru iaitu bab 3, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Okay, topik ni dia termasuk dalam matematik pengguna. Maksudnya dia akan ilmu ni awak akan gunalah dekat sebagai apa ni orang panggil ilmu pengurusan keuangan awak sendiri nanti. Ni adalah dia punya teori. Okay, nanti mungkin lepas awak dah habis ngaji, nak bekerja, okay, benda ni sangatlah membantulah awak punya pengurusan keuangan. Okay, kita teruskan dengan objektif pembelajaran. Okay, objektif pembelajaran ni banyaklah sikit sebab tajuk ni dia berkaitan dengan simpanan, lepas tu pelaburan, lepas tu ada pasal kredit dan hutang. Okay, ni just go through macam tu je lah. Kita akan belajarlah satu-satu pengiraan dia ke macam mana. Okay, lepas tu kita masuk kepada tajuk lah. Okay, simpanan. Apa itu simpanan? Okay, maksud dia kat sini lah teacher ambil dekat dalam buku teks sahaja. Okay, maksud dia adalah wang lebihan yang disimpan dalam peti besi, tabung atau laci. Okay, next. Simpanan ni, duit lebihan ni boleh disimpan dalam bank yang akan beri pulangan kadar faedah dan tempoh simpanan. Okey, dalam simpanan ni awak boleh kita akan bahagikan kepada 3 akaun lah. Sama ada akaun simpanan tetap ataupun akaun semasa. Okey, akaun simpanan ni kita boleh simpan dia macam biasalah. Kita pergi bank, kita cakap okey nak simpan duit. Okey, macam tu je lah. Okey, boleh menyimpan sebarang amount. Okey, lepas tu dia bila kita simpan tu, kita simpan dalam bank, kita akan dapat faedah lah. Dia sama ada selama sebulan, okay, dapatlah berapa-berapa sen, berapa-berapa ringgit, sejumlah wang lah. Okay, dalam setahun, apa pula dia punya, ada faedah lain pula. Macam tu. Lagi banyak simpanan awak, lagi besarlah faedah yang awak akan dapat. Okay, lepas tu dia pun kata, pemegang akaun boleh keluarkan wang bila-bila masa. Okay, yang ni tertakluk kepada orang panggil keperluan awak lah. Misalnya kata awak simpan 1,000, okay, awak pun nak guna dalam 100, 200 macam tu, okay, boleh keluarkan bila-bila masa saja. Okay, next adalah akaun simpanan tetap. Okay, dalam akaun simpanan tetap ni, awak kena simpan wang untuk tempoh masa tertentu. Okay, biasanya dia macam for saving. Awak pinjam 30,000 contoh dia. Okay, tiap-tiap bulan awak kena bayar dalam 500 selama 3 ke 4 tahun macam tu. Dalam 3 ke 4 tahun tu awak tak boleh keluarkan langsung sebabnya dia belum sampai tempoh matang. Bergantung kepada syarat-syarat lah. Terma dan syarat yang awak sign dengan sesuatu bank tu, awak buat simpanan ni. Okay, dia tak boleh keluar lah dalam tempoh, sehingga tempoh matang. Okay, bila awak dah selesai bayar, dah habis bayar pinjaman awak tu, contoh awak pinjam 30,000 selama 4 tahun contohnya. Okay, kena bayar 500 sebulan. Contoh lah ni contoh. Okay, bila habis 3 ke 4 tahun awak pinjam tu, awak akan dapatlah sijil simpanan. Okay, untuk akaun seterusnya, akaun semasa. Okay, biasanya akaun semasa ni peniaga lah yang guna. Okay, boleh digunakan untuk tujuan peribadi. Maksudnya misalnya kata awak dah kerja, okay, awak pun buat side income iaitu bisnes lah contohnya. Okay, awak kena buka lah satu akaun semasa ni untuk awak letakkan duit-duit duit perniagaan awak lah kat situ. Kat sini dia kata boleh dilakukan pembayaran melalui akaun kepada pihak lain. Okay, tidak dibayar faedah. Okay, awak ada akaun semasa ni, awak masuk duit dalam akaun semasa ni, awak tak ada faedah pun. Tapi dikenakan cas perkhidmatan. Kelebihan ada wang dalam akaun semasa ni adalah dia boleh overdraft. Overdraft ni maksudnya contoh awak simpan 10,000 tapi awak boleh guna 12,000 tapi dia akan ada cas perkhidmatan lah kat situ. Okay, next ialah adalah pelaburan. Okay, pelaburan ni
Maksudnya awak keluarkan sejumlah wang untuk awak dapat sejumlah wang yang lain. Yang tu kita panggil labur. Tapi labur ni dia kena tempat yang betul. Kalau tempat yang salah, dia jadi lebur. Macam tu. Okay, kita tengoklah dulu pelaburan. Okey, apa maksud dia? Maksud dia adalah langkah alternatif untuk mendapatkan pulangan pada masa hadapan dalam bentuk pendapatan semasa dan keuntungan modal. Okey, pelaburan ni awak boleh labur dekat tiga benda ni lah. Sama ada amanah saham, saham ataupun hartanah. Okay, jom kita tengok apa kandungan dalam amanah saham, saham dan juga hartanah. Okay. Okay, untuk saham. Okay, saham-saham ni, macam kalau kita tengok cerita kan, dia kata, okay, dia ni adalah pemegang saham terbesar. Okay, yang ni adalah pemegang saham majority, minority macam tu. Okay, tujuan ada saham ni adalah untuk kumpulkan modal. Okay, bila kita dah, kita buat, kita laburkan duit, mestilah kita kena ada modal. So, kita kena ada pemegang-pemegang saham sebagai penyumbang modal. Okey, macam tu. Lepas tu dia pun kata lagi pemegang saham akan menerima pulangan dalam bentuk dividen dan keuntungan modal. Okey, kalau saham tu besar, kalau kita ada syarikat, kita adalah pemegang saham terbesar, jadi kita akan dapat keuntungan modal dan dividen yang besar jugalah sebab kita pemegang, kita penyumbang modal, penyumbang betul lah, pemegang saham terbesar, jadi kita menyumbang modal yang besar, jadi kita akan dapat pulangan yang besar jugalah. Okay, next adalah amanah saham. Amanah saham ni dikendalikan oleh syarikat unit amanah yang diuruskan oleh pengurus profesional yang bertauliah. Okay, dia pun sama juga mengumpulkan wang dari pelabur untuk tujuan memberi pulangan kepada pulangan yang menguntungkan kepada para pelabur. Okay, lepas tu hartanah. Okay, hartanah ni dia adalah aset yang tidak alih lah, seperti rumah, kedai ataupun tanah. Okay, kalau orang tanya kereta tu hartanah ke? Okay, kereta tu dia adalah liability. Liability ni adalah tanggungan lah. Maksudnya kita menggunakan faedah. Maksudnya kita boleh bergerak dari satu tempat ke satu tempat, tapi still kita kena keluarkan bayaran lah. Lagipun dia tidak digelar aset sebabnya bila kita beli harga contohnya 40,000 sebuah kereta. Esok kita nak jual tu bukan harga 40,000 dah. Lagi kurang. Kurang lah. Dia jatuh lah dia punya harga tu kalau kereta. Okay, kalau aset ni dia kalau kita beli rumah 100,000, minggu depan kita nak jual, boleh kita jual 125,000 contohnya, 100,500 ke, 150,000 ke, boleh. Sebab aset ni dia menambahkan kita punya keuangan lah. Macam tu. Okay, lepas tu dia berkata faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pelaburan hartanah, yang ni lah, keadaan ekonomi, keupayaan menjana pendapatan. Contohnya kalau kita beli rumah, rumah tu boleh sewa ke tak? Okay, lokasi dia strategik tak? Dekat dengan bandar ke, dekat dengan sekolah ke, dekat dengan tempat kerja. Okay, prospek hartanah pada masa akan datang. Okay. Lepas tu pulangan daripada hartanah ni adalah dalam bentuk sewa dan keuntungan modal. Okay, seterusnya kita lihat faedah simpanan. Okay, faedah simpanan ni maksudnya bila kita simpan duit, okay, bila kita dah cukup macam setahun macam tu dengan sesuatu jumlah tu, kita akan dapat manfaat dia lah. Manfaat dia dalam bentuk faedah. Kita akan dapat duit lah daripada sesuatu bank tu. Bila bank ni bila dia dapat duit kita, dia dilaburkan. Okay, macam tu. Okay, lepas tu kita tengoklah maksud dia. Maksud faedah simpanan. Dia kata ganjaran yang dibayar oleh institusi keuangan seperti bank kepada penyimpan. Okey, faedah yang kita dapat ni, kita simpan duit, kita akan dapat faedah lah dalam dua jenis. Faedah mudah dan satu lagi faedah compound. Okey, kita tengok apa maksud faedah mudah. Dia adalah ganjaran yang diberikan kepada penyimpan mengikut suatu kadar tertentu ke atas jumlah simpanan. Okey. Kalau kita simpan-simpan duit tu, orang panggil principal lah tu. Principal untuk suatu tempoh masa dalam tahun yang tertentu. Okey, ni adalah formula faedah mudah. I sama dengan PRT. I sama dengan PRT. I itu adalah interest lah. Interest bahasa Inggeris ni. Okey, maksud dia faedah. P ni principal, jumlah simpanan. R, kadar faedah.
T adalah tempoh masa dalam setahun. Okey, seterusnya adalah kita tengoklah pengiraan dia. Contoh dia pun bagi situasi. Encik Budin menyimpan sebanyak RM2000 di bank Bing dengan kadar faedah 3% setahun. Okey, berapakah faedah yang diperoleh Encik Budin selepas setahun? Okey, lepas tu apa yang kita nak buat? Kita guna formula ni je lah. I sama dengan PRT. Okay, I ni yang kita nak cari. P ni dia bagi tahu dah. Jumlah simpanan 2000. Kita masukkan nilai kat sini. Okay, lepas tu R. R ni adalah kadar lah. Rate tadi kan. Kadar. Okay, kadar dalam setahun 3%. Maksudnya kita kena buat 3/100. Okay, T ni kita nak ambil mana? Sebab dia kata faedah yang diperoleh oleh Encik Budin selepas setahun. Jadi satu je lah sini. Okay, lepas tu kita tekan kalkulator, kita akan dapat RM6. Okay, seterusnya kita lihat contoh 2. Dia kata Puan Mimi menyimpan sebanyak RM7000 di bank dengan kadar faedah 2% setahun bagi 2 tahun. Hitung jumlah simpanan yang akan diperoleh Puan Mimi bagi tempoh 2 tahun. Okey, kalau kat sini dia bagi masih lagi faedah mudah. Okey, faedah mudah. Okey, untuk faedah mudah masih lagi guna I sama dengan PRT. Okey, P ni ambil yang ni lah, jumlah simpanan ni 7000. Okey, R dia kadar dia bagi dah kat sini 2%. Awak bukan tulis 2 sahaja dia, awak kena tulis 2/100. Okey, lepas tu T ni sebabkan dia kata bagi tempoh 2 tahun. Okey, bila 2 tahun ni maksudnya T awak ni 2 lah. Okey, awak pun kira-kira dapatlah 280. Okey, 280 ni awak punya faedah. Tapi soalan dia kata hitung jumlah simpanan. Jadi bila hitung jumlah simpanan ni maksudnya duit yang awak simpan kena tambah dengan faedah. Okey, dapatlah macam ni. Okey, kena hati-hatilah sebab soalan kadang-kadang dia tanya faedah sahaja. Bila faedah sahaja, hanya guna I sama dengan PRT. Kalau dia kata jumlah simpanan, maksudnya awak kena tambahkan duit yang awak simpan ni dengan faedah. Jadi dapatlah macam ni jumlah dia. Okey, soalan yang seterusnya adalah contoh 3. Encik Ali menyimpan sebanyak 10,000 di Bank Sarawak dengan kadar faedah kadar faedah 4% setahun. Hitung jumlah faedah yang diperoleh Encik Ali selepas 6 bulan. Okey, kat sini dia bagi P lah, P kat sini 10,000 P. Okey, lepas tu R dia bagi 4% setahun, maksudnya 4/100. Okey, tapi kat sini dia bagi pula tempoh masa selepas 6 bulan. Okey, lepas 6 bulan. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, dalam setahun kita ada 12 bulan. Jadi yang ni soalan dia bagi selepas 6 bulan. Jadi 6 ni per dengan 12. Maksudnya setengah tahun je lah. 1/2 tahun je. Okey, lepas tu kita kira dapatlah jumlah 200. Maksudnya kata hitung jumlah faedah. Okey, maksudnya tak perlu tambah dengan wang simpanan ni lah. Sebabkan dia kata nak jumlah faedah sahaja. Kita masukkan nilai, dapat jawapan terus. Okey, seterusnya kita tengok latihan lah. Okey, dekat latihan ni ada 3 latihan. Okey, salin dan cuba jawab dengan menggunakan formula yang teacher bagi tu. Okey, kelas hari ni setakat ni je lah. Kita akan sambung minggu depan dengan faedah compound.